Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athuhu maqaman mahmudan yawbituhul awwaluna wal akhirun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril ilm waftah alaina abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita berasa dapat perkara yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah menghimpunkan kita di rumah Dia yang mulia ini. Lebih-lebih lagi Dia memilihkan kita untuk kita jadi hamba Dia yang beriman kepada Dia. Hamba yang beriman inilah dikatakan orang yang dapat pertunjuk daripada Allah. Orang yang berada di atas garisan jalanan yang betul. Natijahnya orang inilah orang yang beruntung. Yang Allah kata ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu mereka itulah yang berada di atas pertunjuk daripada Tuhan mereka. Mereka duk berjalan di atas ril yang Allah tunjuk. Kamu kena berjalan kepada ril ini, jalan ini. Siapa yang berjalan di atas ril yang Allah garis, yang Allah buat, iaitu alladzina yu'minun, orang yang beriman, khususnya yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka ini sahajalah mereka yang beruntung, yang berjaya, yang bertuah, yang bernasib baik.
wa ulaika humul muflihun. Yang sebaliknya, dua kumpulan lagi yang sesat, yang tak duduk di atas ril yang sebenar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khadamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sebelum lagi, wa minan nasi man yaqulu amanna billah inna mana tiga golongan yang beriman, golongan kufar, golongan al-munafiqun. Alhamdulillah, Allah memilihkan kita masuk di dalam golongan orang al-mu'minun, golongan orang yang berhukum, orang yang bertuah. Qad aflahal mu'minun, Allah kata di dalam surah Al-Mu'minun, sungguh beruntung, bertuah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Kalau kita berfikir rasa nak bila harga yang harga mahal ada pada kita, kita akan jumpa lah harga mahal yang ada pada kita, apa dia. Kita belajar fikir sikit. Aku ada kereta, aku ada motosikal, aku ada Rolex, aku adanya handphone, handphone pula ada Samsung, adanya berbagai-bagai dinamo. Apa hak paling harga mahal sekali yang kita rasa nak kata inilah hak paling berharga sekali, maka kita tak akan jumpa selain daripada bimbingan Allah, pemberian Allah, hak membawa untung kepada kita, iaitu Allah beri hidayah, Allah beri iman. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban. Maka di mana ini, sementara kita menunggu waktu Isya, kita mengisi sikit dengan hubung kait dengan iman kita. Mudah-mudahan pengisian ini menjadi berkah kepada kita dan jadi satu bekalan yang terbaik di sisi Allah untuk kita. Bahkan minta Allah jadikan bekalan ini yang dapat menyampaikan, yang Allah menyampaikan kita dengan dia kepada rahmat dia, kepada syurga. Dengan bekalan ini Allah menghalang, membimbingkan antara kita dengan azab dia. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa apa ni tak segenap sangatlah kata dilabelkan saya kata sebagai ulama Nusantara di sana. Bukan ulama Nusantara. Saya boleh berkongsi sikit sebanyak di dalam tajuk masalah agama sikit dan ayat sikit. Saya lebih kenal dengan diri saja lebih pada orang lain yang lebih kenal. Yang tokoh, yang jadi ketokohan, yang jadi keahlian tu ada lama di sana. Benar saya boleh baca hakikat yang sebenar, boleh faham apa yang ditulis oleh ulama. Alhamdulillah. Itu yang saya rasa saya boleh sebut. Saya rasa bangga Allah bagi satu nikmat pada saya. Saya boleh baca kitab ulama. Alhamdulillah boleh faham. Itu boleh tak? Itu saya mengaku Allah bagi nikmat kepada saya. Alhamdulillah. Oleh itu dengan baca saya ambil backup kat situ, ambil maklumat kat situ, mari menyampaikan. Tokoh ni dia lain lagi. Kalau berkeahlian ni dia boleh
memahami dengan cara mendalam, dia faham kaedah, dia boleh guna kaedah, boleh praktik kaedah agama, boleh faham daripada cakapan Allah, cakapan Rasulullah, mengikutkan Allah dan Rasulullah. Itu orang yang berkeahlian yang sebenarnya. Cuma di malam ni saya cuba nak berkongsi sikit-sikit apa hukum kait dengan iman, dengan akidah. Jadi tadi Tuan Imam ataupun pengurusi beritahu kata mengapa perlunya kita kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tajuk itu sebagai jadi buat untuk jadi mata untuk isyarah ataupun jadi soalan untuk dijawab. Itu je lah. Maka soalannya berbagai-bagai ataupun tajuk berbagai-bagai. Maka isi dia kadangnya dia jawapan dia tu lebih kurang. Bila kata akidah, kita perlu kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita perlunya? Jawabnya, kita perlu kepada kebenaran. Itu yang sebenarnya. Kenapa kita perlu kepada kebenaran? Kerana kebenaran itulah yang jadi tangga bagi kita beruntung, tangga bagi kita bertuah, tangga bagi kita dapat rahmat Allah, tangga bagi kita dapat syurga Allah. Dia kita hak penting sekali di hujung. Hujung kita nak sampai ke mana? Itu yang penting. Ajaran agama adalah agama yang benar, agama Islam. Dia raya, dia bagi tahu kepada kita perkara sebenar. Sebab tu dipanggil al-haq, kebenaran. Apa sebenar? Perkara hak, reality. Bukan perkara direka-reka, perkara yang nak buat geruk supaya kuat geruk ke, nak ambil faedah daripada geruk. Bukan. Kita tidak pandai kepada geruk, tak pandai kepada faedah-faedah, hanya kita pandai kepada kebenaran. Maka tidak mengetahui dengan kebenaran yang benar, melainkan yang ciptakan kebenaran. Itulah yang kita kena tahu. Maka kebenaran yang sebenar terkandung di dalam penyampaian kekasih kita, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa-siapa ikut pertunjukan yang disampaikan oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikut segala cara-cara kita terima apa yang disampaikan dan ikut cara-cara dia, itulah dikatakan asalnya Ahlus Sunnah nama dia. Apa Ahlus Sunnah? Mereka yang mengikut sunnah. Tu asal perkataan begitu. Nak keluar perkataan begini kerana ada di sana mereka yang lari daripada sunnah, mereka yang sesat daripada sunnah, dengan kata lain tak ikut sunnah. Apa maksud tak ikut sunnah? Mereka tak terima
ajaran Nabi kah? Kat situ satu daripada perkara yang hajat kepada orang yang pandai sungguh, itu kena cari tokoh dia lah. Tokoh dia. Cuba-cuba kita fikir ataupun belajar, tanya orang-orang ahli dia tajuk tu. Orang-orang yang sesat, firqah yang sesat, kumpulan yang sesat, yang kita panggil ahlul bid'ah, ahlul dhalal, kita panggil juga mubtadi'ah, puak-puak yang mengerjakan bid'ah. Adakah mereka tak terima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah mereka tidak terima dengan kebenaran Al-Quran? Kalau kita tengok sebahagian daripada firqah yang sesat, bukan mereka sesat kerana mereka tak terima Al-Quran. Bukan mereka sesat kerana tak terima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak terima apa yang disampaikan oleh Nabi. Khususnya kita kata Khawarij. Khawarij, firqah yang sesat yang diperangikan mereka oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali perang dengan mereka. Mereka berpegang teguh dengan Al-Quran. Mereka pegang teguh dengan Al-Quran. Mereka berpegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mereka tak berpegang. Murji'ah, satu firqah daripada firqah yang sesat. Mu'tazilah, kalau kita tengok Mu'tazilah, qadar pengalaman saja, Masya Allah, Mu'tazilah sangat kuat. Ilmu Mu'tazilah, Masya Allah. Orang apa yang saya duk baca ni, jumpanya kalau baca buku yang ditulis oleh Mu'tazilah, Masya Allah, tinggi sangat ilmu dia, dalam ilmu dia, sangat-sangat dalam. Boleh dikatakan kalau tidak ada asas ahli sunnah wal jamaah, terpedaya sangatlah dengan pandangan Mu'tazilah, kerana mereka kembali kepada berpegang dengan Al-Quran betul-betul, berpegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul. Kita nampak sepitah lalu tu, kalau kita tengok, dialah yang lebih betulnya bagi kita yang tidak ada ilmu, kita orang yang tak dapat hidayah. Kerana mereka betul-betul berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba baca kitab Kasyaf Tafsir bagi Imam Zamakhsyari. Cuba baca jauh mana ilmu dia. Ulama kita ahli sunnah pun buat rujukan tinggi ilmu dia. Al-Jahiz, tokoh besar tu, ulama besar, kita aku dia di dalam bahasa. Dia daripada Mu'tazilah. Walau bagaimanapun mereka tak dipanggil ahli sunnah, tak dapat gelaran ahli sunnah. Masuk dia di dalam kategori orang yang sesat, firqah yang sesat. Kenapa? Sebab apa? Itu dengan sebab mereka tak ikut hadiyun Nabi. Maka mereka tak ikut sunnah Nabi dengan secara betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna asdaqal hadits kitabullah.
yang paling benar cakapan yang tak ada padanya yang palsu, tak ada bohong, tidak ada yang menyalahi dengan waqi', menyalahi dengan realiti perkara. Selain pada Quran tak ada. Quran lah yang paling betul sekali. Tak ada satu pun yang palsu, tak ada satu pun yang bohong, tak ada satu pun yang menyalahi dengan hak realiti Al-Quran. Asdaqal hadis kitabullah. Wa khairul hadyi, sebaik-baik pertunjuk, sebaik-baik ajaran, cara ajar berakhlak, ajar faham agama, cara ajar yang paling baik. Hadyu mana hidayah, hidayah mana irsyad, tunjuk jalan. Kamu kena buat begini, mu kena pergi ke kiri, mu kena pergi kepada kanan. Itu dia panggil hidayah, tunjuk. Bila gelincir matahari kamu kena solat 4 rakaat. Itu tunjuk tu. Semaya zuhur tu nama hidayah Nabi. Orang perempuan kena tutup aurat dia, tudung dengan yang jadi penutup sekalian badan dia. Kecualinya muka dan 2 tangan, tapak tangan dia sampai kepada pergelangan dia tu. Itu nama hidayah. Satu pada hidayah, pertunjukan Nabi. Yang paling baik hidayah ialah hadyu, pertunjuk di dalam hadis, pertunjuk Muhammad. Tapi kita kata hadyu sayyidina Muhammad, pertunjuk pengulu kita, pemimpin yang terbaik, pemimpin yang paling mulia bagi kita, iaitu nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ikut dua ni, ikut cakapan yang paling betul, ikut ajaran hidayah Nabi Muhammad, itu tak sesat lah. Orang yang ikut betul cara dua ni, itulah ahlus sunnah nama dia. Dikata sunni nama dia. Maka khawarij dia tak ikut cara ni, dia tak ikut cara ni. Al-Quran dia ikut tak? Dia ikut. Hadis Nabi dia ikut tak? Ikut, tapi tak betul cara. Musyabbihah, mujassimah, salafiyah, dia kata kita kena kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Betul, tapi kembali itu mengikut cara dia ke tak? Tak ikut cara, itulah sesatnya. Cuba tengok hadis Siti Aisyah, hadis yang sahih. Aisyah ayat Rasulullah baca ayat surah Ali Imran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat, hingga akhir. Rasulullah kata, Siti Aisyah kata, Rasulullah kata, bila kamu lihat, fa idza ra'aitum, satu riwayat fa idza ra'aita, ada satu di baris fa idza ra'aiti, apabila kamu lihat allazina yattabi'una ma tasyabaha minhu, bila kamu tengok orang ikut ayat mutasyabihat, maka itulah mereka yang sebut oleh Allah, kata fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Orang yang hati dia sengit. Faham sengit? Boleh faham tak? Bahasa Melayu dah tak? Kereta sengit, rumah sengit. Makna tak betul lah. Bila sengit tak tegak. Kalau begini dia panggil betul tegak. Kalau begini sengit. Betul? Bahasa standard tengah, cenderung. Cenderung nama dia. Orang yang hati sengit, hati tak betul. Zaigun nama dia. Zaig. Orang petani kata lagi serai. Zaigun serai. Bahasa Arab tu serai, zaigun dia panggil. Mana serai ni tak berapa sempurna akal. Akal tak berapa penuh.
Orang ni fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka dia ikut apa yang jadi mutasyabihat daripada kitab, daripada Al-Quran. Dia ikut hak mutasyabih. Dia bawa mari hak mutasyabih. Ini tempat jadi sesaknya Khawarij, tempat jadi sesaknya musyabbihah, hasyuiyah, mujassimah. Mereka ambil yang mutasyabihat, yang mutasyabih ini jadi kaedah, jadi sipir. Kaedah ni kalau kata sipir boleh faham tak? Boleh tak? Jadi sipir, dia ambil hak mutasyabihat menjadikan sipir untuk mengeluarkan natijah. Mereka ambil natijah daripada mutasyabihat. Itu yang jadi tak jadi ahli sunnahnya. Sebab tu penting kita ahli sunnah, kerana nak cari kebenaran. Contoh. Macam mana contoh? Contohnya Khawarij, dan juga Mu'tazilah. Mereka menghukum kekal di dalam neraka mereka yang mengerja dosa besar. Dengan berdasar kepada wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Al-Quran. Wa man ya'sillah, siapa-siapa deraka kepada Allah. Wa man ya'sillah wa rasulah, dan deraka pada Rasulullah, Rasul Allah, wa yata'adda hududah, dan dia melakuh akan batasan-batasan Allah, garisan-garisan Allah. Allah kata yudkhilhu, Allah akan memasukkan mereka itu naran, ke dalam neraka, sedangkan khalidan fiha, yang kekal di dalam neraka. Maka dengan ayat ini mereka kata orang yang berjudi, orang yang minum arak, nama orang yang deraka pada Allah dan Rasul, mereka yang melampaui batas Allah, tentu orang ini kekal di dalam neraka. Betul ke tak betul? Kita kata tak betul, kita ambil kat mana? Contohnya kalau kita kata tak betul, mereka berpegang dengan ayat Allah. Tak betulnya, sebabnya ayat Allah ini nama dia setengah daripada mutasyabihat. Apa arti mutasyabihat? Tak faham. Ini yang jadi problem kita. Yang jadi problem bagi kita, kita rasa nak kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita rasa kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis tu lebih selamat. Betul tak betul? Rasa kita, kalau kita rasa selamatlah. Tapi sebaliknya, kalau tengok pula di satu segi, sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya bagi orang yang seperti kita. Menyebab bagi kita salah seperti Khawarij salah, seperti Mu'tazilah salah, seperti Murji'ah salah. Apa kita tak faham pun mutasyabihat, muhkamat, kita tak faham. Maksud kat sininya, ayat ini dengan semata dia tu, dengan satu dia tu, tak boleh kita buat sipir, tak boleh kita ambil natijah lagi semata dia. Itu mutasyabihat. Kena ada lain, mari kapuh, gabung, mari
Mari gabung dengan dia, baru boleh kita nak pakai dia, baru boleh kita nak ambil erti daripada dia. Rasa pening tak? Boleh faham tak? Saya cakap ini kena pakai masa panjang sikit lah. Pakai masa panjang sikit, tapi isi tak banyak. Tujuan saya besarnya supaya kita nak bagi ada sedar kata, oi, nak kembali pada Quran dan hadis ni bukan mudah sebagaimana disengkau, sebagaimana didakwa. Itu yang saya naknya, supaya dia pening. Aku pun tak faham. Tak faham tu kena diri, susah juga. Saya nak kat situ ya. Untuk isinya malam ni tak ada isi pun tak ada masalah. Sebab apa? Dengan semalam ni masa 15 minit, 20 minit, 1 jam ni tak boleh alim tentu dah. Betul tak betul? Pada adat dah tak boleh alim tentu. Kalau bagi ilmu pun tak boleh alim dah. Pakai bagi hak tu supaya jadi benteng kita. Takut-takut kita tertipu. Takut tertipu tu yang saya nak besar. Tertipu dengan orang dakwah, kita kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Khawarij dulu dia katakan kepada Sayyidina Ali Muawiyah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum malaikat bagi Allah. Hukum manusia tak boleh pakai. Betul tak betul dia? Betul tu. Sebab nak pakai hukum siapa lagi? Tapi diperang oleh Sayyidina Ali, itu salah. Kerana apa? Tu kita nak cari sumber salah dia, punca salah dia. Sebabnya itu memanglah Sayyidina Ali jawab kata apa? Dia katanya apa dia panggil? Perkataan benar yang dikandaki dengan dia al-batil. Cakapan tu betul, tapi bertujuan nak kepada yang palsu. Itu hakikat. Bercakap boleh semua, tapi kandungan cakapan itu bukan nak kepada al-haq. Maksud dia al-haqqu yuridu bihil batil, nama dia. Itu mutasyabihat. Masih isyarah? Belum. Ya. Saya nak bagi faham kata ayat tadi tu, kalau kita ambil dia terus tak betul lagi. Dia kena kita himpun dengan ayat-ayat yang lain. Kita kena himpun dengan hadis-hadis Nabi, dengan tunjukkan Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nama dia Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah bukan dia tak tahu ayat ni, bukan dia tak faham, bukan dia jahil, dan bukan dia nak menyesatkan orang. Dia nak cari kebenaran. Ada pun yang lain kadang-kadang bukan nak kebenaran, dia nak kepada penyokong pandangan dia, puak dia, geruk dia, kumpulan dia, parti dia. Kalau cakap di hari ni panggil parti. Kalau kita ambil ayat mari menyokong parti, tak betul. Itu tak betul. Itu cara khawarij. Ahli Sunnah, nama ayat ni ayat yang luas. Kalau cakap bahasa kita, kalau bahasa ilmu, dia panggil ayat ayat yang mutlaqah, ayat yang umum. Apa bentuk dia tu luas. Yang deraka kepada Allah, kita boleh menentu tak bentuk deraka tu berapa? Ya, ada deraka yang sampai kepada peringkat kufur. Tu ayat lain pula menentu. Hadis pula mari nak menentu. Ada deraka kepada Allah tak sampai pada peringkat kufur. Nama dia, kelas dia, nama dia kabair. Disebut di dalam hadis. Dibilang kabair. Apa kabair? Dosa-dosa besar. Tak sampai kufur. Ada di sana dipanggil saghair.
saghirah, dosa-dosa kecil namanya. Dosa kecil. Maka ayat tadi dia tak menentu mana dosa yang kata kekal dalam neraka. Itu nama dia mutasyabih. Ada kesamaran lagi kat situ. Kita sudah ambil kesimpulan dah. Siapa kerja dosa kekal dalam neraka. Betul tak betul? Tak betul lagi lah. Kalau satu ayat ni saja Al-Quran, satu ayat ni saja tajuk ni, tidak ada ayat yang lain, tidak ada hadis Nabi, ya betul. Betul. Itulah ulama kita buat kaedah. Bila ada satu ayat yang umum, ada di sana ayat yang mengkhususkan atau hadis yang mengkhususkan, ada di sana ayat yang mutlak, ada di sana hadis ataupun ayat yang mengkaitkan, mesti wajib kita kait hak mutlak tu. Wajib kita takhsiskan yang umum itu. Yang luas kita kena menjadi sepit sikit. Siapa deraka kepada Allah, yang ni sampai kepada peringkat kufur. Kena ambil ayat lain mari menentukan. Hadis lain menentu. Dengan dalil Rasulullah kata ada orang mukmin yang keluar pada neraka hak paling akhir sekali. Dihisap di akhirat, dihisap awal hisapnya sembahyang. Tengok kalau ada dia tinggal solat, kekurangan sembahyang, Allah suruh malaikat cek tengok hak ada ke tak hak boleh tapung semaya dia, hak dia tinggal semaya. Itu menunjuk kata dia tidak kufur orang tinggal semaya. Ahli sunnah yang luas ilmu, yang betul ilmu dia, ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk nanti azan juga. Minta masa sikit lagi tak? Boleh sikit lagi? Boleh 15 minit lagi ke? Untuk buat kesimpulan
Itu makna cara yang dinamakan kita dengan ahli sunnah wal jamaah, sebab kita ikut betul-betul cara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut ajaran Rasulullah, hadiyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat tadi kita ahli sunnah wal jamaah, kita tanggung. Kita tanggung di atas kata wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Kita bubuh tafsir. Nampaknya serupa kita rekah ya. Kalau kita belajar belajar toho-toho. Toho tak? Toho lawa dia dalam. Turun dalam air laut dia dalam. Air banjir ke atas tembok ni toho-toho ya. Kita belajar cara kita ahli sunnah toho-toho. Kita rasa ahli sunnah ni tak betul, rekoh saja, reko bid'ah. Kita kata ingkar wa may ya'sillah, siapa deraka kepada Allah, ayistingkaran dengan jalan ingkar. Tak terima hukum Allah, hak dia kata haram, tak ada haram kali. Khususnya ayat ni tajuk tentang pembahagian pesaka. Allah berpesan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Bagi lelaki seumpama habuan bagi dua perempuan. Kita kata tak boleh, itu tak adil. Kita kena buat perlembagaan suku untuk negara kita, lelaki perempuan sama saja. Tak betul yang Allah itu. Itu khalidan, itu yang kekalnya. Adapun kita nak bagi pesaka, tak bagi sama anak lelaki perempuan, tak ikut ajaran Allah, itu tidak khalidan fiha di sisi kita ahli sunnah wal jamaah. Ambil kat mana kata gitu? Itu ilmunya. Itu ilmu ahli sunnah wal jamaah. Kena ada ilmu tu. Kata dengan ra'yi tak boleh salah. Adapun khawarij, mu'tazilah, musyabbihah, dia ambil ayat yang seperti ini, nama mutasyabihat, dihukum dah. Nama dia seperti ayat ini, dia turun asalnya di atas orang munafikin yang tak terima hukum Allah. Maksud asalnya wa may ya'sillah, orang-orang munafikin yang deraka kepada Allah. Orang ni Allah mengekalkan dia di dalam neraka. Itu asalnya. Maka orang yang deraka kepada Allah, yang bersifat seperti sifat munafikin, iaitu ingkar, itulah kata Allah kata yudkhilhu naran khalidan fiha. Beza dengan ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kita kena kembali, dia ada tafsir ayat, kena kembali pada tafsir ahli sunnah wal jamaah. Seperti tafsir Ibnu Jarir Al-Tabari, tafsir Imam Al-Adusi, tafsir Imam Al-Hafiz Abu Hayyan Al-Andalusi dan upamanya. Tafsir-tafsir ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Kita boleh tahulah tempat dia ambil kat mana, cara faham dia kat mana. Itu di antara pentingnya kita berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, baik di segala segi semua, bukan kata di dalam akidah saja. Kerana hak ahli sunnah inilah ialah kebenaran yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah inilah yang ikut betul-betul cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu angkat contoh. 1, 2, 3 contoh. Seperti orang musyabbihah, dia hukum kufur, syirik, orang yang berdoa dengan tawassul, orang yang turut taat kepada pandangan ulama. Ulama kata haram, dia kata haram. Namun orang ni sembah lain pada Allah. Dia guna ayat orang walladzina takhadhu min dunillahi arbaban min dunillah. Orang-orang yang menjadikan yang lain pada Allah jadi Rabb, jadi Tuhan yang banyak, iaitu menjadikan padri-padri orang alim dia tempat ikutan dia. Ayat ni turun tentang orang Yahudi, tapi dia mari hukum di atas orang Muslim. Kita ikut ulama jadi syirik.
Itu khawarij, itu musyabbihah. Sebab tu musyabbihah hari ni ulama kita kata khawarijul asr. Khawarij hak ada pada masa sekarang. Sama dengan khawarij masa dulu. Dia pakai selebes sama. Ayat turun di atas orang kafir, turun di atas munafik, dia letak di atas orang mukmin. Orang kafir dia menjadikan tuan guru dia yang menyeleweng, yang mengubahkan kitab Allah. Itu hak Allah hukumnya. Sembah lain pada Allah. Adapun kita ikut tuan guru yang ikut kitab Allah, sunnah Rasulullah, tak sama. Tak sama. Tapi baca sepatah lalu nampak samalah. Itu aliran ahli sunnah wal jamaah. Kullu bid'atin dhalalah. Tiap-tiap perkara yang direka adalah sesat. Maka itu nama mutasyabih. Apa perkara yang direka? Banyak. Tapi mereka hukum dengan hukum yang satu. Itu nama dia guna mutasyabih nama dia. Itu sesatnya. Perkara direka bukan satu. Banyak perkara yang direka. Mudah-mudah yang ada pada kita sekarang kipas angin, perkara direka. Kita pakai kipas angin pula dalam masjid pula, tempat ibadat pula. Tak niat nak buat ibadat ke tu? Hari ni reka pula. Dulu tak apalah 16 hiji 18 hiji saja. Hari ni tengok tu pakai berapa puluh hiji, ratus hiji. Tak bid'ah tu? Bid'ah. Bid'ah. Perkara direka ke semuanya. Maka betulkah kita kata ke semua perkara direka itu bid'ah? Adakah Rasulullah kandak begitu? Tak. Kita tengok hadis yang berhubung kait. Sayyidina Umar kata ni'matil bid'atu hadhi. Rasulullah kata man sanna fil Islam sunnatan hasanatan man ahdatsa fi amrina hadha. Banyak hadis-hadis yang berhubung kait. Tak boleh nak kata tiap-tiap perkara yang direka itu bid'ah di sisi ahli sunnah. Di sisi ahlul punnah, saya panggil ahlul punnah. Faham punah? Punah rusak. Dia faham dengan secara bentuk luas dah. Sebab tu ahli sunnah Imam Nawawi kata hadis ini amun maksus. Hadis yang luas disepitkan, ditentukan dengan bid'ah yang tertentu, rekaan yang tertentu sahaja. Di dalam Al-Quran Allah kata allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Orang-orang beriman yang dia tidak campur gaul iman dia dengan kezaliman, mereka itulah yang dapat keamanan. Orang aman daripada azab. Orang beriman tak campur dengan zalim. Maknanya kalau orang ada iman campur iman dia dengan zalim, orang ni tak dapat aman. Neraka lah orang ni. Siapa nak boleh masuk syurga selain pada Rasulullah? Adakah kita orang beriman yang tak ada salah, yang tak ada zalim? Siapa yang beriman yang tak zalim? Tak usah tanya kita. Sahabat sendiri dah tanya Rasulullah. Yang mana ayyuna, yang mana daripada kita ya Rasulullah yang tidak zalim? Sahabat sendiri kalau kita tak nak cakap dah. Kita bukan zalim dah, kita azlam, lebih zalim lagi lah. Banyak kita ni. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Itu pun doa yang diajar oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri pun ajar suruh doa gitu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira. Dua riwayat. Ada satu riwayat zulman kathira, satu riwayat zulman kabira. Imam Nawawi pun dua selalu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli dhunubi maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rasulullah ajar suruh berdoa gitu. Mana aku ni buat zalim kepada diri aku sebagai zalim yang banyak, zalim yang besar. Kita ni zalim banyak. Tak boleh masuk syurga, tak ada satu pun boleh masuk syurga. Malaikatnya
anbiyaullah, Rasulullah tak boleh masuk syurga. Sahabat tanya Rasulullah begitu. Itu ayat apa? Ayat betul luah. Bizulmin. Dia panggil isi nakirah di halaman nafi. Makna berfaedah umum. Mereka yang tidak mencapur, tak gaul iman dia dengan satu zalim pun. Dia kena pung lagi. Kalau ada satu zalim tak boleh dah, tak boleh masuk syurga dah. Maka bila sahabat merayuhkan begitu, dia faham gitulah. Sahabat faham gitu. Siapa ada berdosa tak boleh masuk syurga. Kita pun kita kena faham begitu, mengikut ayat tu. Tapi sunnah Rasulullah dan kehendak Allah yang bukan begitu. Bukan zahir begitu dah. Zahir ayat begitu dah. Siapa faham bahasa Arab faham begitu dah. Tapi kita tak boleh faham semata-mata bahasa Arab. Itu kata amantu billah ala muradillah. Kita kena beriman dengan Allah, beriman dengan kitab Allah, mengikut kehendak Allah. Apa kita nak tahu kat mana kehendak Allah? Nak tahu belajar. Tu nak tahu dia. Belajar tu kalau dah belajar sehari dua tak boleh, kena belajar bi alim baru boleh tahu sungguh. Apa kita nak alim cepat? Nak macam mana? Kena ikut ulama. Tu alim kita cepat kita. Kalau kita nak jadi ulama sendiri, mati dulu daripada alim. Tak sempat masa kita. Tak sempat. Rasulullah kata, zalim di sini bukan makna bagaimana dosa. Zalim di sini seperti Allah firman, di dalam surah Luqman, innasyirka la zulmun azim. Yang Luqman berpesan kepada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak kesayangan aku, jangan kamu bersyirik dengan Allah. Inna syirka, kerana kesyirikan itu, la zulmun azim, sungguhnya kezaliman yang besar, zalim yang besar. Orang beriman tak campur dengan syirik. Itu makna zalim kat sini. Rasulullah takwil zalim dengan makna syirik, bukan zalim yang luah-luah begitu, tak. Oleh itulah silibus ahli sunnah ataupun sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah yang dipanggil hidayat Rasulullah boleh, panggil sunnah Rasulullah boleh. Ayat Quran ada sebahagiannya ditakwil. Itu hak kata ahli sunnah. Manhaj dia, silibus dia takwil ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat yang tak boleh kita nak ambil dia selalu pakai, kena ada ayat lain, hadis lain mari menentu dia. Itu mutasyabihat. Susah definisi dia tu, susah sangat. Itu ambil kesimpulan supaya kita boleh faham. Sebab itulah kita penting kepada ahli sunnah di dalam agama kita. Walau hak lain kita tengok rasa sedap pun, rasa janguk, rasa lawa, comel, bubuhlah bahasa apa pun. Tengok dia very good, katalah bahasa Inggeris pun ikutlah. Kita jangan telang, kerana itu ada kain kat dalam dia. Dia macing je, Kalau kita bodoh jadi ikan kecil, kita telanglah. Kalau ikan besar, dia cerdik sikit, dia kebang saja, tak telang. Nampak rasa gerak, ni orang nak kaya aku, dia buka mulut, tak lekat kaya lah orang yang besar-besar. Sebab tu orang yang besar-besar, orang ada ilmu, dia tak kena kaya. Yang dia kena kayanya kita-kita ni lah. Kita lapar berdoa. Bila diupang, dikaya, kita telang. Tu lekat kaya. Jadi tom yang lah kitanya, masak kadang mall lah. Kena 3 setim ke, habis kita. Sebab kita rasa sedap, kita rasa comelnya. Upai dia tu. Ikut Quran dan hadis, comel ke tak comel? Semua orang nak makan hak tu. Kalau ideal dengan hak tu, tak ada orang mukmin yang tak ada nak makan. Adakah orang mukmin tak sempat makan ideal tu? Tak ada. Tak sempat makan ideal tu kufur dah. Tak sempat makan ideal tu. Tapi ideal tu dibuat macing hak tu, hak kita tak maunya. Hak kita nak jaga. Apa ikut Quran dan hadis? Mengikut hak aku nak faham. Tak boleh takwil, tak boleh
Tak boleh takwil, kena pakai dengan zahir-zahirnya. Itu hak jadi mancing. Hak tu kena kait tu. Itu tak betulnya. Itu yang tak betul. Kerana itu bukan silibus ahli sunnah. Itu silibus mujassimah, silibus khawarij nama dia. Oleh itu akidah ahli sunnah yang sudah buat kesimpulan untuk kita kena Allah, wajib kita kena Allah. Marabbuk, siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi, Tuhan aku. Apa makna Allah Rabb? Apa makna Allah Ilah? Itu kita kena kat situ. Apa makna Allah Tuhan kita? Apa makna Tuhan? Apa makna ketuhanan Allah? Itu kita kena faham dengan cara ahli sunnah wal jamaah. Allah buat definisi dia macam mana di dalam Al-Quran. Nabi SAW buat definisi Allah macam mana di dalam hadis dia. Itulah ulama kita ambil satu cara untuk kita nak kenal Allah, iaitu dia ambil kita kena sifat bagi Allah yang 20, yang 13. Siapa faham maksud ajaran sifat 13, sifat 20, itu orang kena Allahu Rabbi. Itu silibus dia. Itu aliran ahli sunnah yang sudah dibuat kesimpulan. Adapun silibus tauhid 3 itu bukan silibus ahli sunnah, silibus mujassimah, musyabbihah yang salah di dalam faham Al-Quran, tak betul di dalam faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang saya boleh sebut. Lebih kurang maaflah tak sampai kepada matlamat tajuk ke, dan ambil masa lebih ke, apa kekurangan itu saya minta maaf banyak-banyak. Apa yang saya boleh sampai yang baik itu adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala pada malam ini kita dapat sedikit pencerahan berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah dan berbezaan dengan yang lain-lain, dan dapat sedikit bantuan ilmu yang bagi kita belajar dan terus mendalami ilmu. Apa tadi terus belajar. Kalau dengan setengah jam, 1 jam kita nak ambil mati ke semula. Jadi teruskan kita mendalami ilmu, duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah. Pada malam ini saya ada sedikit maklumat berkaitan dengan sumbangan ataupun ada tabung itu oleh bapa untuk madrasah beliau. Jika ada sumbangan, insya-Allah boleh salurkan, dan jika ada sumbangan berbentuk lain boleh terus bertanya dengan tuan ataupun bapa sendiri. InsyaAllah berharap semoga sumbangan ini dapat dipanjang-panjangkan pahala kita, ganjaran kita, untuk kita menuju ke surga Allah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.